Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ni insyaAllah kita nak sambung rutin. Sekejap, saya tengah set untuk yang di Facebook dengan apa? Dengan Facebook Bigo. Facebook dan Bigo. TikTok dah, Zoom awal lagi. Zoom awal. Mereka ada link permanent. Setengah jam sebelum saya live tu memang dah. Mereka akan dapat apa? Notification. Sekejap ya. Kita dah masuk surah 70 dah, insyaAllah. Betul. Semalam kita berhenti dekat surah Nuh. Hari ni kita masuk surah Nuh balik. Kemudian lepas surah Nuh, lepas surah Nuh, surah Jin. Bangsa jin, surah jin. Allah menceritakan golongan-golongan jin, syaitan, yang Islam, yang kafir, yang mukmin, yang kufar. Kemudian lepas surah jin, surah subhanallah. Lepas surah jin, surah surah Al-Muzammil. Surah Muzammil. Semua ayat tak banyak ni, yang banyak cuma Ma'arij saja. Ma'arij ada 44 ayat saja. Surah Nuh ada 28 ayat. Kemudian surah Muluk kita dah baca semalam, dah dapat dah. Muluk surah yang ke-67. 67 surah Muluk semalam kita dah baca. Lepas surah Muluk, surah Nuh 28 ayat aja. Kemudian surah apa tadi? Lepas surah tu surah Jin. Surah Jin pun tak banyak. Kemudian surah Muzammil pun 20 ayat, surah Mudassir pun 11 ayat. 22 ayat, maaf. Sekejap. Facebook pagi ni dia slow lah pula. Sekejap ya. Sekejap. Boleh tolong tap dulu screen apa? Ni yang ada ni lah. Yang mana ni? Yang TikTok. TikTok. Zoom tak ada. Zoom kalau tap tak jadi apa. Saya je nampak. Sekejap ya. Sekejap. So kalau tak nak share tak apa. Boleh tolong tap je. Sebab dia akan attract. Itu dia punya sistem dia lah. Sistem sama juga yang di Bigo. Tapi di Bigo dah saya tak risau. Sebab Bigo memang alhamdulillah belum lagi di bawah 1,500 kalau saya live. Maknanya 1,500 view tu kalau saya buka-buka tu kan berdesuk-desuk dia masuk. Sekejap ya. Okey. Baik. Ngam dah. Boleh hantar star Facebook okey. Dah set semua tu. Ni lah. Nak hantar, tak hantar pun tak apa Ada bersama dengan saya dapat teman pun alhamdulillah. Jadi mana kawan-kawan yang follower nak ikut boleh mula pada surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij. Ni apa hal ni? Dia suruh saya slide. Kenapa? Oh, okey. Oh, boleh nampak. Okey, tak apalah. Apa? Jadi insyaAllah kita nak mula surah Ma'arij. Surah Ma'arij. Tasmi' ni maknanya saya baca kamu dengar. Jadi mana yang tengok Quran tu, kalau saya terlepas ayat, terlompat ke terkurang, jadi kamulah kena tegur saya. Walaupun saya hafal, kadang ialah manusia ni dia lupa. Dia tak hebat mana pun manusia ni, walaupun hafal 30 juzuk, dia tak hebat mana. Ada hari dia Allah uji lupa. Tapi lupa tu tahu dah lah sebab apa? Sebab ada dosa. Begitu je, dia punya calculation mudah aja. Lupa dosa. Maknanya adalah dosa tu. Muhasabah dekat situ je. Self introspection. InsyaAllah Sekejap. Okey, Bigo pun dah nampak. Kan saya kata Bigo je saya buka aja dah 1,600. Alhamdulillah. Dulu pernah. Dulu di TikTok pun
TikTok saya masuk awal-awal lagi. TikTok awal. Itu jam tak ada orang jual-jual. Joget-joget pun tak ada. Banyak orang buat apa. Tahu? Tapi yang bagus-bagus lah. Tak macam hari ni. Sangat hebat. Kompeten. Sangat bersaing. Bersaing yang pelik-pelik lah. Pernah. Saya ada rekod semua tu. Screenshot. 6,000, 7,000. Saya live. Pernah. Mungkin waktu tu yang ada ni tak ada akaun TikTok lagi. Tak tahulah. Tak ada rasanya. Kalau ada mungkin tahu. Jadi hari ni hebatnya. Penangan TikTok ni. Bila masuk ni. Banyak kali dah live saya sampai kosong. Yang di TikTok saya pun tak tahu. Dia orang kata kena ban shadow lah ustaz. Itulah saya tak percaya lah. Saya tak percaya. Ban shadow ke apa. Sebab saya tak ada buat apa kesalahan pun. Tak ada. Tapi kalau ada ban shadow. Orang kata shadow ban ke apa ke. Takkanlah terlalu lama. Sebab ni kat 6 bulan dah. 7 bulan saya rasa. 7 bulan saya rasa. Bukan drop. Hilang terus. Hilang. Hilang view tu hilang. Maksud saya view ni bukan yang datang macam sekarang ni. Masuk sekejap nampak Al-Quran skip. Tak. Maknanya ikut sampai habis. Kalau saya tengok dekat analisis data tu. Kebanyakan yang stay dekat saya punya live. Waktu tu 30 minit ke atas. Bukan touch and go macam sekarang ni. Nampak Quran je laju sikit. Moga-moga kita doakan aja. Mereka dapat hidayah. Tu je. Kadang tak dengar dekat saya pun. Dekat tempat lain pun mereka dengar. Dalam kereta pun ada Quran. Dekat rumah pun ada Quran kan. Kita doa yang baik-baik je lah. Yang penting buat apa sahaja amalan. Bukan kita nak mencari riak. Itu ingat baik-baik. Buat apa sahaja bukan nak mencari riak. Tetapi kita nak mencari redha Allah. Redha Allah. Keberkatan daripada Allah. Itu yang kita nak. Kalau kita buat nak mencari riak. Itu tak ada orang like. Dia jadi tak semangat. Tak ada orang. Jadi tak semangat. Jadi sebenarnya dia buat untuk siapa? Untuk diri dia ke? Untuk orang ke? Ataupun betul-betul dia nak menghargai. Ada datangnya sifat ubudiyah dalam diri itu. Nak rasakan sifat hamba tu tadi dengan Allah. Itu kena tepuk dada tanya apa? Tanya iman. Tanya iman lah. Hari ni ramai ustaz, ramai. Betul. Ramai. Baguslah. Baguslah. Memang ramai ustaz. Ustaz apa? Subhanallah apa tu? La haulah. Yelah betul. Dia tak ada pengajian, tak ada ambil pengajian agama tapi jadi ustaz. Ramai betul saya kata betul. Tapi saya tak tahu nak cakap macam mana. Mungkin Allah halang, tak izin saya nak cakap kot. Takut mungkin saya cakap orang terasa hati. Terima kasih lah. Alhamdulillah lah tak boleh nak cakap. Tapi rasanya kamu faham lah. Faham hati-hati. Ataupun Nabi panggil golongan ni ruwai bidah. Golongan ruwai bidah. Type nanti Google. Apa tu ustaz kata ruwai bidah. Nanti saya tak mau cakap. Nanti takut ada terguris. Susah saya nak minta maaf. Sebab ni semua online. Tak jumpa depan-depan susah. Jadi nak percakapan. Perilaku tu nak jaga. Supaya tak ada manusia yang terhiris, terluka hati. Dengan pendekatan kita. Itu yang nak kena jaga juga. Jangan kata nanti syok sendiri. Konon dia baik aja. Dia ni bagus-bagus saja, semua orang dosa. Ni tak betul lah. Tak betul. Nanti type aja. Ruwai bidah. Bacalah dekat sana tu. Apa dia ruwai bidah. Ya. Sebab kita dalam kelas Quran tu je. Kalau dalam tadabbur saya boleh bercakap. Tak masalah. InsyaAllah tak masalah. Sebab benda tu pun tak memang kenalah pada tempat dia. Betul. Okey, type tak apa. Banyak dah bercakap ni. Sebab saya nak 1 jam aja.
1 jam saja. Pagi ni saya baru sebelum saya live tadi di TikTok, di Bigo tak boleh. Di YouTube, di TikTok saya baru saja upload surah yang ke-67, surah Mulk. Al-Mulk. Awak tengok, pergi tengok. Saya pun lupa surah Mulk. Nampak baca surah lain-lain alhamdulillah. Tapi surah Mulk yang baca setiap malam sebelum tidur lupa. Kata tadi. Dia Al-Quran ni dia lain. Kalau kita lupa, orang yang hafaz Quran ni dia akan tahu. Bila dia lupa tu bukan ada sebab dia tak makan kismis ke. Tidak, sebab ada dosa. Begitu juga dengan marah. Cepat sangat nak baran. Cepat sangat nak marah. Cepat sangat sensitif. Cepat sangat nak mengajuk. Dia bukan apa? Sebab dosa. Ada dosa. Sebab itu kita kena tahulah. Bukan nak baiki akhlak sifat tu, bukan begitu saja. Sebab kena tahu apa puncanya. Sebab dosa ni sifat dia bukan sifat dia barid. Bahasa Arab panggil bukan sifat dia sejuk. Tetapi dia sifat harun, sifat panas. Dosa ni bersifat panas, membakar. Jadi yang suka baran, yang suka marah, cepat sangat melenting, yang lupa-lupa ke apa bagai, ingatlah. Maknanya tadi Ustaz Faisal kata ada dosa. Jadi apa bila tahu ada dosa apa nak buat? Fastaghfirullah. Cepat-cepat minta ampun dengan Allah. Baik, insyaAllah kita nak teruskan. Dah tinggal 48 minit, 12 minit bercakap sekejap. Waalaikumsalam. Mana yang sebelum saya kita baca ni, kita tasmi' ni, yang bagi salam tu insyaAllah lah. Yang bagi hadiah kalau ada, saya terima kasih lah. Saya akan greet lah. Tapi kalau dah kita tengah tasmi' tu, saya buat begini je. Kalau orang bagi hadiah tu begini, orang bagi salam pun saya buat begini je. Saya tak baca. Tak berhenti baca. Untuk baca kamu punya komen, salam dan sebagainya. Sebab itu adab Al-Quran. Maknanya tadi itu adab Al-Quran. Memang orang bagi salam ni wajib jawab. Itu bab salam. Lafaz. Tapi kena faham. Lafaz, kalau orang lafaz beri salam, tak jawab, orang yang dengar walaupun tak beri salam pada dia, tapi dia ada di persekitaran tersebut, maka dia berdosa. Sebab itu orang beri salam ni, syarat dia bukan kenal baru beri salam. Tak kenal pun kena beri salam. Ini hikmah hanya Islam. Tak kenal pun beri salam. Sebab salam itu adalah mendoakan. Assalamualaikum. Salam sejahtera atas kamu. Kita membalas sama ataupun lebih sedikit. Macam orang bagi hadiah lah. Kalau orang bagi hadiah kita RM10, kita bagi RM10, tapi boleh juga bagi 10, tapi sebaiknya bagi lebih. Jadi mana yang type-type ni bukanlah tak, maksudnya tadi yang type-type ni kalau tak jawab pun tak apa. Tapi saya menghargai juga yang bagi salam tu, sebab dia sebut begini, itu saya beritahu ni. Saya beritahu dia katalah ustaz ni orang bagi salam pun tak jawab. Kena faham Al-Quran ni ta'zim. Dia lebih tinggi daripada segala-galanya. Lebih tinggi dari perucapan salam saya. Lebih tinggi daripada kekayaan saya. Lebih tinggi daripada segala-gala yang ada kat sini. Al-Quran lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi kita kena fahamkan kedudukan Al-Quran tu. Kadang saya lihat ramai saja nak tegur pun malas. Nanti kalau tegur nanti takut terasa. Takut kecil hati. Tapi kadang itulah kena fahamkan tujuan tadi. Saya buat live, saya nak mengajak bersama-sama dengan niat pada Allah. Kalau mereka dapat bersama, alhamdulillah. Tak dapat pun mereka dapat dengar pun, alhamdulillah. Tak dapat dengar dengan pada saya pun di tempat lain pun, alhamdulillah. Itu saya niatkan begitu. Jadi kalau niat sibuk buat live, baca ayat Quran, nampak Waalaikumsalam, terima kasih hadiah. Itu kurang hajar namanya. Yang baca Quran tu kurang hajar. Dia kurang hajar dengan Allah. Dia nak memuliakan makhluk tapi dia terlupa. Yang makhluk dia muliakan itu tadi adalah Allah yang ciptakan dia. Yang dia baca ni kalam Allah. Yang dia baca ni kalam Allah. Perkataan Allah. Dia nak memuliakan makhluk. Waalaikumsalam. Terima kasih hadiah. Dia tengah baca Quran. Dia berhenti semata-mata nak mengucapkan perkara tu. Ini orang yang kurang hajar. Dia tak ada disiplin ilmu, dia tak ada adab.
Dia tak ada adab. Kononnya cara dia beradab, tapi dia tak beradab. Saya tak marah, saya beritahu ini perkara yang benar. Ini yang Nabi beritahu. Cara bentuk saya menyampaikan itu cuma tegas sahaja, takkan saya cakap lembut-lembut. Tegas-tegaslah. Ramai begitu, melainkan kelas tajwid. Kelas tajwid tengah bincang hukum izhar, dia baca, itu lain. Ini baca Quran, pegang Quran, tengok Quran, nampak Waalaikumsalam. Terima kasih hadiah. Sambung balik. Sambung pula tak ada isti'azah. Tak ada mula isti'azah. Terus masuk aja. Ni bahaya. Bahaya. Kalau jumpa macam tu, saya minta, bukan saya minta kita nak ajak dia buat kebaikan supaya dia betul. Dan kita pun berada guru yang betul. Supaya kita pun tak buat benda ni besok. Besok bila kita buat, ada ustaz tu saya tengok buat, boleh je jawab salam. Ustaz ni lebih-lebih lah. Semua tak boleh. Nampak? Dia dah menjadi ala bisa tegal biasa. Begitulah amal ibadah yang banyak bida'ah hari ni dalam masyarakat kita. Banyak bida'ah. Tapi bila ditegur, mereka melenting. Sebab perkara tu dah terlalu lama mereka amalkan. Tak ada siapa yang tegur. Yang tahu pula takut nak tegur. Takut tegur kerana nak menjaga perasaan. Ini salah. Sedangkan man amila amalan laisa alaihi amruna. Bang, siapa yang beramal sesuatu amalan laisa alaihi amruna, yang tak ada daripada perintah urusan agama, fahuwa raddun, maka ianya tertolak. Jelas Nabi sahih hasan. Amalan tersebut tertolak. Cuma ada hari ini salafus soleh, bukan tabi'in, salafus soleh, mereka membahaskan, terutamanya 4 mazhab kita, jumhur, adanya bid'ah khair, adanya bid'ah syirk. Sebab itu, mana yang dah kata bid'ah yang baik itu, insya-Allah boleh buat. Tapi yang menambah-nambah bid'ah ni perkara-perkara, contohnya jadi imam, melihat Al-Quran pada waktu solat fardu, ini bid'ah jelas. Dalam solat tarawih boleh tengok Al-Quran. Jadi imam tengok Quran, tak apa. Pegang pun tak apa, tak masalah. Kalau solat tarawih. Sebab memang ada peristiwa, iaitu hamba abdi, Sayyidatina Aisyah, Ummul Mukminin, hamba abdi dia bernama Zakwan. Dia bebaskan Zakwan ni tadi, kerana Zakwan tu meluk Islam. Zakwan tu sembahyang dan melihat pelepah tamar. Yang dulu tak ada Quran, tak ada mushaf, melalui pelepah kamar, melalui kulit-kulit unta, kulit-kulit kibas, kulit-kulit kambing. Jadi dia melihat, dia pegang dan dia sembahyang, dia solat. Maka lalu belakang dia Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah SAW. Sayyidatina Aisyah tak kata apa pun. Maknanya bila Sayyidatina Aisyah tak kata apa pun, malah Sayyidatina Aisyah menjadi makmum kepada Zakwan. Makna ulama melihat perkara ini tidak salah. Dan perbuatan itu pula berlaku dalam solat sunat tarawih. Dan peristiwa tersebut berlaku pada bulan Ramadan. Hari ini banyak orang belajar, dia guna solat fardu, sedangkan tak berlaku dalam solat fardu. Nampak tak? Dia nak ambil mudah aja. Dia nak ambil mudah aja. Dulu yang berlaku dinakalkan benda tu boleh untuk dalam solat tarawih. Tapi hari ini berapa ramai imam yang tak hafal Quran. Setamanya sujud sejadah. Sujud sejadah dengan surah insan tak hafal. Sebab hari ini susah nak cari masjid Al-Hafiz. Sebab ada Al-Hafiz pun mereka tak pandang. Mereka cari imam-imam yang sama kepala je. Yang boleh terima mereka, okey. Boleh berpolitik dengan mereka, okey. Jadi, bila membaca tu melihat. Sedangkan melihat Al-Quran dalam solat bukan ibadah sebahagian daripada solat. Ingat apa dia? Melihat mushaf di dalam solat bukanlah sebahagian daripada perbuatan solat. Tetapi memang digalakkan, walaupun macam saya hafaz Quran, hafaz tak hafaz, luar daripada solat, diharuskan melihat Al-Quran. Walaupun saya hafal, itu lebih baik. Sebab ada keberkatan dekat situ. Walaupun hafal. Contohnya kita hafal Al-Fatihah, kita lihat Quran. Tengok juga baca Al-Fatihah. Tengok juga mushaf Al-Fatihah. Itu lebih baik. Tetapi dalam solat tidak boleh. Walaupun ada pendapat kata boleh.
kita takut bila perkara begini berlaku muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Anak-anak besok kesan dia. Anak-anak yang sekolah di tahfiz Quran, yang sekolah di mahat-mahat tahfiz, sekolah-sekolah agama. Mereka balik kampung, balik ke rumah, berjemaah di masjid, lihat-lihat mereka hafal Quran bukan main susah. Sampai dikenakan pelbagai tas bila lupa hafal Quran di sekolah. Bila balik tengok imam baca tengok Quran. Dia kata kalau macam ni buat apa? Susah ibu, ayah. Imam baca Quran tengok jadi imam. Kesan. Jadi takut besok tak ada orang nak hafal Quran dah. Dah tak ada orang nak hafal Quran. Alah, buat apa susah hafal Quran? Jadi imam pun boleh tengok Quran kat depan. Kesan. Kesan. Sedangkan Nabi SAW dah kata, فَإِذَا جُعَلَ الْإِمَامِ فَلْيُخَفِّفْ. Apabila kamu dijadikan imam, فَلْيُخَفِّفْ. Kamu ringankan. Ringankan maksud Nabi SAW. Kalau qul huwallahu ahad pun, bacalah qul huwallahu ahad. Itu lebih falyukhaffif, lebih meringankan makmum. Itu lebih baik, lebih afdal. Kenapa kita nak baca setengah muka surat? Kamu bukan hafiz Quran. Bacalah qul huwallahu ahad, juzuk amma ada. Juzuk amma tu tadi daripada surah 30, juzuk ke-30, surah An-Naba, surah ke-78 sampai 114. Qul a'udzu birabbin nas. Ada 36 surah. Yang panjang cuma An-Naba 40 ayat, Wan Nazi'at Gharqa. Nazi'at 52. Itu paling panjang. Wailul Mutaffifin 42. Yang lain semua bawah 15 ayat. Ni taklah. Dia berasa sendiri ini masalah hari ni. Imam-imam yang ada minta maaf saya kata. Minta maaf. Minta maaf saya kata. Kalau kita faham peranan sebagai imam ni, mudah. Mudah. Dia tak susah pun. Tapi sebab kita ni berasa, alah, nanti orang kata apa ustaz? Asyik baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Cool aja. Sedangkan makmum tak kata apa pun. Ini imam perasaan sini syaitan. Ini syaitan. Syaitan ganggu jiwa. Dia berprasangka sendiri. Takutlah ustaz, orang kampung kata asyik baca, orang Korea kata asyik baca qul huwallahu ahad, inna a'taina. Sedangkan itu adalah yang terbaik. Kamu nak dengar orang kampung masyarakat, orang awam, sedangkan kamu orang ustaz, orang yang ada ilmu, orang yang belajar berlatar belakang agama, lebih memahami daripada orang awam. Kamu nak dengar orang awam ke orang awam nak dengar kamu? Nampak? Sedangkan Nabi dah kata fal yukhaffif, itu yang paling baik, yang ringan kan, paling afdal. Ini yang risau banyak berlaku di merata tempat, di Korea saya sendiri pun berlaku. Sebab itu kalau kita lihat masih ada lagi di bahagian barat, di Timur Tengah, di Mesir, di Syria. Kadang kita lihat anak-anak umur 7 tahun jadi imam. Yang belakang tu semua syekhah. Syekhah ni bahasa Arab ni orang tua. Orang yang dah umur syekhah, syekh. Orang panggil tok syekh tu orang tua sebenarnya. Bahasa Arab tu syekh. Ya syekh. Orang kata orang tua. Macam tu lah maknanya. Tapi tu panggil syekh. Oh, tok syekh hebat. Tok syekh hebat tu sebenarnya. Sebab kalau di sana, ustaz ni sebenarnya guru, tuan. Kalau kita panggil Tuan Faisal. Kalau di sana, dia nak memuliakan orang Ustaz Faisal. Ustaz Faisal. Ustaz tu maknanya tuan. Ustazah tu puan. Maknanya puan. Tuan puan. Tapi kita di sini ustaz. Ustaz tu macam guru. Alam tak apalah. Tak ada masalah. Kalau lihat di sebelah sana, di belah Timur Tengah, kita lihat anak-anak 7 tahun, 8 tahun. Seronok kita lihat dia jadi imam. Kita latih mereka jadi imam. Jadi imam. Nampak tak? Sebab jadi imam ni Nabi tak letak syarat pun umur berapa, balik ke tidak, apa ke tidak. Yang penting Nabi kata muliakan pertama jika daripada kalangan kamu tiada hafaz Al-Quran, Al-Qura, cari yang kedua asy-syekhah, orang yang lebih tua daripada kamu.
Tetapi di belah sana memang masa saya belajar di Arab Saudi, di Mekah, saya bernaung di sana 6 tahun lebih di Mekah. Itu jam saya pergi, umur saya lepas SPM 17 tahun, 18 tahun. Siapa pernah pergi umrah? Pergi haji? Ramai kan? Alhamdulillah. Pernah pergi kan? Dekat tingkat 2 Masjidil Haram tu, kalau kamu masuk Babus Salam tu, dia tulis sebelah tepi Mahad, dia tak tulis Mahad Tafiz, Mahad Masjidil Haram. Itulah kelas saya dulu. Naik Babus Salam tu, pergi ke belah Mukayif. Mukayif tu aircon, yang tempat sejuk. Ada Dorusani tingkat 2. Ada budak-budak kalau tengok lepas asam ngangguk tu kan. Saya di situ lah dulu. Satu tiang, satu guru. Keliling tiang tu adalah 20 orang. Dekat Masjidil Haram tu. Satu tiang tu satu guru. Tiang ni kan satu guru. Ada daripada Pakistan untuk gurunya, ada daripada Iraq, ada daripada Baghdad, daripada Mekah, daripada Madinah. Waktu itu mudir, Ar-Raisul Mudir, saya punya guru, pengetua saya Saudi Shrim. Saudi Shrim. Siapa biasa dengar Imam Saudi Shrim, Imam Ramadan, memang sedap bacaan dia. Kemudian ada isu sedikit di sana. Ada isu sedikit sebab Saudi Shrim ni dia sunnah wal jamaah. Jadi di sana tu tak boleh tunjuk-tunjuk sangat ahli sunnah ni. Mereka di sana mazhab Hambali. Kemudian Abdul Rahman Sudais menggantikan sehinggalah hari ini. Begitu juga dengan di Universiti Mekah, Universiti Mekah di Jami'ah Ummul Qura, dia juga adalah dekan Fakulti Syariah. Saudi Syariah Abdul Rahman Sudais tu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Walaupun orang kita berebut-rebut seluruh dunia sibuk nak bersalam-salam dengan dia, selepas solat tak dapat sebab askari. Lepas dia nak masuk ke Kaabah tu, nak jadi imam, kalau asar dengan Zuhur dia tak pergi ke Kaabah, di bawah Kufah. Dia ada satu tempat teduh di bawah dalam Masjidil Haram tu. Kalau Zuhur, asar. Tapi kalau Maghrib, Isyak, dia akan pergi betul-betul depan dekat Multazam. Keliling tu askar, escort. Siapa berani hulur tangan, tak bengkak mata, tak bengkak muka, boleh salam. Nasiblah, takut dapat bengkak mata, bengkak muka, salam tak dapat. Sebab askari akan tepis, askar, bodyguard dia akan tepis. Saya Alhamdulillah hari-hari dapat salam dalam kelas lah. Sebab dia akan tasmik seorang. Mana yang dah masuk 30 juzuk terutamanya, nak masuk syahadah tu akan sebulan lagi nak ambil syahadah. Memang dia akan grupkan dalam 70-80 orang. Siapa nak baca dia akan dengar. Semua mudir ada. Saudi Shrim ada, Abdullah Saleh, semua imam-imam Mekah. Kemudian apa lagi? Abdul Rahman Sudais ada, dia akan dengar. Jadi saya syahadah saya syahadah Masjidil Haram. Malaysia ni ada 16 orang sahaja. Yang ada syahadah Masjidil Haram 16 orang aja. Syahadah di tempat lain banyaklah. Tapi di Masjidil Haram saya termasuk 16 orang. 16 orang sahaja. Syahadah daripada Masjidil Haram. Jadi bukan mudah nak dapat syahadah tu, nak masuk pun susah. Tapi balik apa saya nak cakap tadi, muslimin-muslimat rahmatullah sekalian. Kita ni dah tak baca Quran dah ni, dah bersimbang dah ni. Tak maaf lah sekejap saya sambung sikit. Waktu itu saya umur 17, selepas SPM, saya sampai ke Mekah. Saya adalah asas sikit sebab saya dulu datang dari sekolah agama. Saya sekolah menengah Arab Darul Falah. Di Karyah saya ni ada sekolah agama. Sekolah Arab Darul Falah. Kemudian sekolah Al-Ahmadi Sungai Udang di Melaka. Jadi adalah asas sedikit. Tolong tap-tap. Sebab insyaAllah yang itu pun dia boleh attract balik semula follower. Jadi dia bila walaupun ada asas, dia berbeza. Di Mekah tu dia amiyah. Lughatu Arabiyyah amiyah. Dia bukan ittisaliyah, aliyah. Bukan bahasa Arab komunikasi bahasa Arab tinggi. Bahasa Arab tinggi ni, bahasa Arab komunikasi ni yang bahasa Arab fusha. Maknanya tadi orang Mekah bila jumpa orang Iraq dia boleh bercakap. Dia tak jadi itik dengan angsa. Kalau orang Mekah jumpa Mesir, dia boleh bercakap. Kalau fusha lah, bahasa kitab. Bahasa kitab.
Tapi di sana bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah. Sedangkan saya sampai, saya ingat lagi. Saya sampai, yang saya ingat, Aina tazahabu. Kita belajar kat sekolah bahasa Arab kan. Aina tazahabu. Awak pergi mana? Orang Arab tak boleh jawab. Orang Arab tak boleh jawab. Rupanya orang Arab tu, dia pun sekolah tak habis. Baru saya tahu. Jadi orang Arab yang sekolah tak habis ni, mereka ni apa? Bila sekolah tak habis macam orang kita lah. Macam orang kita, orang Melayu kita pergi sekolah tak habis, dia menulis pun tak pandai. Dia cakap pun tak tersusun. Cuma yang dia bercakap bahasa kampung. Sama juga di sana. Begitulah saya peringkat awal dulu saya sampai kat sana. Dah lah saya seorang 17 tahun. Di sana, di Timur Tengah, mereka memudayakan umur 4 tahun, 5 tahun mereka dah hantar hafal Quran. Umur 7 tahun dah khatam, dah syahadah. 8 tahun dah syahadah, 30 juzuk. 9 tahun dah syahadah. Jadi saya ni umur 17 tahun, maknanya tinggal 12 tahun. Waktu tu pula macam-macam saya punya perspektif pandangan. Sebab saya telefon arwah mak saya kata, mak nak balik lah, mak tak nak lah, mak susah nak hafal Quran. Saya kata susah nak hafal Quran. Sebab orang Arab boleh lah hafal Quran sebab bahasa dia. Tetapi sebenarnya tu saya kata, muslimin muslimat dengar baik-baik. Al-Quran ini adalah rahmat Allah. Adalah kalam Allah. Allah pilih siapa yang Allah nak bagi mereka hafal. Orang Arab pun tak dapat hafal Al-Quran. Orang Arab pun tak boleh baca Quran. Sama maknanya tadi, Al-Quran ni meletakkan taraf seluruh manusia sama. Walaupun bahasa mereka boleh bercakap Arab dengan baik. Tetapi cuma Arab kampung, Arab Amiyah, bukan Arab Fusahah. Jadi, daripada situlah datang semangat saya, Allah tarbiyah saya. Maknanya, sebab saya tunjukkan, saya tolonglah baca, saya kata, tak boleh baca. Sebab saya duduk di kawasan Jabal. Jabal Nur. Saya di Jabal Sur, dekat-dekat dengan situ. Saya duduk di perkampungan, kemudian saya pindah Jabal Fatani, Jabal Kubis, Syabra Ali. Saya pindah banyak tempat. Jadi bila petang tu kadang berkawan-kawan lah dengan budak-budak Arab. Kawan-kawan dengan budak Arab semua. Jadi bila suruh dia baca, mereka tak boleh baca. Maknanya tadi, Quran ni tadi, walaupun kamu bangsa Arab, belum tentu kamu boleh hafal Al-Quran. Daripada situlah Allah tarbiyah saya rasa yakin nak hafal Al-Quran. Nak hafal Al-Quran. Sebab bahasa Arab ni, terutama contoh, kalau di Mekah, di Madinah, pergi mana? Fenarah. Pergi mana? Itu bahasa kampung. Fenarah. Kalau Mesri. Fenarah ma'amil dia belakang jadi A. Jadi sebab itu saya kata tadi, bila orang Arab sendiri kalau berjumpa orang Mesir, kalau dia tak belajar bahasa Arab at-tasliyah aliyah, dia tak boleh bercakap, dia tak boleh komunikasi. Tak boleh komunikasi dengan baik. Samalah macam orang kita, orang Melaka cakap lain belakang ulau, melengkau, atas pagau. Pergi dekat Kelantan dan lain. Kelantan dah bahasa lain, Terengganu dah bahasa lain. Tapi kalau kita tak kurang pergaulan, kurang pengalaman, kita pun tak akan dapat tangkap apa mereka kata. Orang kata toksir. Pergi dekat mamak, dia hantar toksir. Dia hantar toksir. Pernah tu kata tak faham. Dah pergi kedai mamak, duduk, ambil order. Yang ambil order tu orang Bangla ke orang mamak, Allah alam lah, tapi ke orang kita. Dia kata nak minum apa? Kita kata toksir. Jadi kita kata, orang Kelantan kata toksir tu tak mahu. Tapi orang yang ambil order tadi dia ingat, toksir satu. Dia pun datang bawa toksir. Jadi hati-hati. Bahasa sangat penting. Apalagi bahasa lughatul Arabiyyah, lughatul jannah. Siapa tanya tadi, Ustaz imam mana? Saya baru balik di kampung. Pernah bertugas di SS2, Masjid Siti Aminah binti Abdullah, SS2. Kemudian di Masjid Taman Tok Harun sekejap.
Banyak tempat saya pergi. Kemudian 2 tahun, 3 tahun saya banyak ambil tarawih saja. Jadi tarawih ni banyak-banyak tempat lah. Panggil tarawih. Kadang ada pernah dikejar di Negeri Sembilan. Tahun ni dekat Perak. Dekat Sabah, Sarawak pun pernah, tapi saya tolak. Jadi insyaAllah. Banyak dah ni lah, tinggal 28 minit. Saya tak boleh nak rekod ni. Subhanallah ya Karim. Terima kasih. Yang mana tadi? Yang bagi matahari. Betul-betul matahari pagi ni. Terima kasih matahari pagi. Tolong tap-tap saya. Tolong bantu saya lah. Kita nak kasih nak ramaikan semula. Terutama akaun TikTok dengan Facebook. Nak ramaikan semula insyaAllah. Baik. Tinggal 28 minit ni mungkin surah Ma'arij dengan surah Nuh. 3 surah. Ma'arij, Nuh, Jin. Boleh? Nanti lah ya, kita sembang lain nanti pula. Quran kita tak baca lagi ni, saya tak tasmik lagi ni. Kita kan target nak khatam 30. Nak khatamkan kali ke-8. Kali ke-8 ni tak khatam pun tak apa dah, sebab dah 7 kali khatam kan. Tapi saya dah janji, jadi kita kena khatamkan jugalah. Okey, dah stop. Jangan tanya pelik-pelik dah lah. Makan dah makan. Ramai tanya saya dah sarapan belum, dah makan belum. Dah. Alhamdulillah. Ni nak masuk 1 Rejab. Banyakkan puasa dalam bulan Rejab. Kerana Nabi SAW, ni cerita sikit lah. Sikit. Ini untuk amal. Syaban ni, Nabi tak puasa sangat Syaban, Rejab. Sebab Rejab ni adalah di mana buku amalan kita diangkat ke hadapan Allah. Sebab itu kata Nabi SAW, aku lebih suka ketika buku amalan aku diangkat dan ketika aku berpuasa. Sebab itu Rejab ni banyakkan puasa. Orang kita banyak puasa Syaban. Itu saya kata banyak pelik-peliknya. Nak cakap sekarang, nak betulkan balik, kena cakap perlahan-perlahan. Tak boleh drastik. Sebab mereka nak membudayakan amalan ni dah lama. Dah lama. Kena buat balik lah. InsyaAllah. Moga Allah bagi kekuatan. Bagi kekuatan. Dia kalau dakwah ni kita mencari orang puji, itu bukan dakwah. Tak ada Nabi yang dipuji. Semua Nabi dikata gila. Semua Nabi dikata ahli sihir. Kita hari ni umat akhir zaman jadi ustaz nak dipuji. Allah karim. Waliyala'uzbillah. Tidak dinamakan dakwah selagi kita ni tak dicela, tidak diusir, tidak ditolak, di rejection, tidak dinamakan dakwah. Kalau masih lagi dalam dakwah, ustaz-ustaz rakan-rakan yang berdakwah yang merata-rata dipuji, dilambung, maknanya kena semak baliklah. Kena semak baliklah. Mungkin sebab kita dilambung, kita dipuji, kita menjaga perasaan karya. Ini silap. Nabi tak jaga perasaan karya. Nabi jaga perasaan Allah. Benda dah dimaktuban, dah ditetapkan, ditentukan. Kita nak jaga kenapa? Tapi kalau kita dewi kelebihan, seperti Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf ni sangat hebat. Dia tak ada sifat marah. Dia tak ada sifat dia nak mengguriskan hati itu, tak ada. Jadi kalau nakkan akhlak seperti Nabi Yusuf AS, minta dengan Allah. Allahumma ja'alni kasiratin fi Yusuf da'ah. Fihiya majnun ni wa ilahin fin nahar. Itu doa Nabi Yusuf. Allahumma ja'alni kasiratin fi Yusuf da'ah. Fihiya majnuni nur bina'i wan nahar. Nanti hujung-hujung kan boleh tanya balik. Doa Nabi Yusuf tu. InsyaAllah kita nak sambung ni. Boleh tak? Boleh? Tidak, nanti dah lari tujuan ni. Dah banyak sembang. Walaupun sembang manfaat, tapi yang manfaatnya Quran ni lagi besar sebab dia syafaat besok.
Kata-kata saya ni tak jadi syafaat. Dia jadi affiliate pahala. Kalau tak betul, dia jadi affiliate dosa. Kalau betul, dia jadi affiliate pahala. Tapi Al-Quran, dia bukan affiliate. Dia syafaat. Bila kita mati besok, man mata Bani Adam, apabila mati Bani Adam, anak Bani Adam, yang jadi syafaat ni syafaat ini. Pertama, syafaat min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, syafaat min al-mushaf, daripada Quran. Syafaat daripada Quran, dua syafaat. Jadi insya-Allah kita baca kat sikitlah. Tapi 1 jam saya stop. Saya stop. Sebab nanti tak dapat nak ambil recording. TikTok, Bigo dia buat begitu, YouTube okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإحن ولا يسأل حميما حميما ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتد من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشهر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب
ربهم غير مأموم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنات نعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. سورة نوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنحارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا تذارن إلهاتكم وقالوا لتذارن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح ربي لتذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Berhenti kejap. Sadaqallahul azim. Khatam dah. Surah Nur sekejap. Ada lagi 8 minit sekejap. Saya tak sempat insya-Allah sekejap ya. Saya mencari air sekejap. Emoji air tak hilang harus sekejap ya. Ada apa? Cikonet. Botol cikonet. Sekejap ya.
Kena minum air banyak sikit. Sebab nak baca surah jin. Baca surah jin. Kena minum air banyak sikit bagi sejuk. Barakallah fikum. Terima kasih Ros TikTok semua tu. Canai. Canai apa? Saya pun tak pandai. Terima kasih. Siapa tu? Terima kasih. Masih banyak jazakallah khairan jazak. Surah jin. Jin minum air banyak. Saya panas sebab tu saya minum air banyak. Baik. Saya surah jin ni ada kadang ada lupa. Ada lupa. Minta Allah permudahkanlah insya-Allah. Baik, ready. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنه كان يقول سفيحنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنسان والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حراسا شديدا وشحوبا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشحوبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدادا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه حربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رحقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك
تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما يدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إني أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Dapat juga khatam surah jin. Alhamdulillah. Banyak kita simpan tadi sempat kan? Alhamdulillah. InsyaAllah. Dalam surah jin ni ada tadi qala aslama tu kan. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Sebenarnya ada satu malam ketika Nabi SAW Nabi keluar malam. Sayyidatina Aisyah bangun-bangun tengok Nabi tak ada. Bayangkan kalau isteri bangun tengok suami tak ada kat sebelah. Mesti risau kan, mana pula ni? Pergi dapur tak ada, pergi kat living hall tak ada. Tengok kereta tak ada. Nabi tak adalah kereta. Jadi mungkin Sayyidatina Aisyah dah fikir pelik-pelik lah. Macam orang perempuan hari ni lah, pelik-pelik. Mana suami aku pergi, tak beritahu pun pukul 3 pagi. Dalam kerisauan, kebimbangan Sayyidatina Aisyah tadi, Rasulullah pun balik. Dia kata Nabi hikmah. Nabi, dia tahu. Belum Sayyidatina Aisyah nak bercakap, Nabi masuk, Nabi tanya, ini hadis sahih. Belum rujuk mana-mana. Dalam Sahih Bukhari ada, dan Sahih Muslim ada. Dia kata, apakah syaitan kau dah mula mengasuk kau, wahai Aisyah? Nabi cakap dengan Sayyidatina Aisyah itu, apakah syaitan kau ni dah mula merasuk? Sebab Nabi tanya tu. Kemudian Sayyidatina Aisyah kata, Sayyidatina Aisyah kata Rasulullah SAW, dia kata, apakah engkau pun ada syaitan ya Rasulullah? Dia kata ada.
Dekat aku pun ada syaitan. Tetapi syaitan yang ada dekat aku adalah aslamah, yang telah disejahterakan, yang telah diislamkan. Dan Allah perintahkan syaitan ni jin lah. Jin ni tadi berlaku segala apa je yang baik dekat aku. Ini dalam surah jin ada cerita. Ini salah satu tadabbur dalam surah jin. Jadi persoalannya, Nabi pergi mana sebenarnya tengah malam tu? Nabi dapat perintah daripada Jibril AS agar Nabi SAW pergi ke satu kubur, mendoakan ahli kubur itu tadi, kerana ahli kubur itu diazab dengan teruk. Jadi aku ni diperintahkan oleh Jibril, wahai Aisyah, untuk pergi ke kubur, mendoakan mereka yang Jibril perintahkan kepada aku tadi. Jadi dekat pengajaran dekat sini, muslimin muslimat rahmat Allah sekalian, nak ziarah kubur, yang terbaik adalah waktu malam, bukan siang. Kerana bila kita pergi kubur, kenapa Nabi pergi malam? Sebab bila pergi malam ni, kubur tu tenang, tetapi dalamnya adalah berbeza-beza. Bahagian di dalamnya tadi berbeza-beza, hukumannya tak sama. Dan itu lebih menakutkan bila kita membayangkan bila kita besok berada di situ. Kerana pergi di kubur ni, bila kita rasa takut, itu yang baik sebenarnya. Pergi kubur ni supaya rasa takut dan kembali kepada Allah, kembali kepada perintah Rasul. Bukan pergi kubur siang. Kita pergi kubur siang, pergi pada hari raya, kan? Ada orang takut, orang menangis, orang sedih. Tapi sedih tu tak ke mana, keluar pada pintu kubur, habis. Jadi nak pergi ziarah kubur, Ustaz takutlah Ustaz, malam kubur hantu. Mana ada hantu? Tak ada hantu, tak ada. Ustaz boleh? Tak ada. Yang ada syaitan. Dia paling kuat pun dia jelma gitu je, dia tak cekik pun. Dia nak menghasut, dia nak menakutkan kita saja. Dia tak ada. Ada ke orang dekat Malaysia kalau berita harian, berita Kosmo ke apa ke, berita di Maya ke, pelajar tahfiz dicekik hantu galah? Tak ada. Mati tak ada. Dia hanya memunculkan diri supaya kita takut. Kalau kita takut lebih kepada ini, yang bahaya sebenarnya. Nampak macam kelakar. Bahayanya apa? Syirik. Kita takut syaitan daripada takut Allah. Sebab itu ada banyak kan channel-channel paranormal apa semua. Kalau boleh hindarlah. Kita ni nak melahirkan takut kepada Allah. Khauf itu bila takut, khauf. Bila kita datangkan, lahirkan, didik rasa takut, insya-Allah Allah akan bimbing kita. Baru kita akan jadi orang yang bertakwa, orang yang beriman. Tapi kalau kita melatih diri kita hari-hari takut benda syirik, benda yang kita tak beriman pada dia, sedangkan dia duduk pun alam ghaib yang tidak sama ghaibnya dengan alam Allah, alam malaikat. Kita nampak ghaib, satu ghaib. Sebenarnya dalam alam ghaib ni ada pelbagai alam. Syaitan tak boleh melihat malaikat, sedangkan malaikat duduk di alam ghaib. Tetapi malaikat boleh melihat syaitan. Nampak? Malaikat duduk di alam ghaib juga bersama dengan syaitan dan tidak boleh melihat Allah, melainkan Allah melihat kepada malaikat dengan izin Allah. Kamu baca surah Muluk kan? Kita baca surah Muluk kan? Sebelum malam, sebelum kita tidur, cuba tengok surah Muluk. Bukan tafsir. Boleh faham dah, ada cerita. Kita nak melahirkan rasa takut ni sangat susah. Jadi kalau kita meletakkan tempat tu pada tempat yang tak betul, akhirnya kesannya bukan apa, saya sayangkan kamu semua. Sebab itu saya cakap juga, takut syirik, lebih takut kepada syaitan daripada Allah sendiri. Sedangkan syaitan tu tadi tu pun Allah cipta, kita pun Allah cipta, dan dah tugas dia berjanji, berikrar dengan Allah untuk ganggu cucu cicit Nabi Adam AS sehingga hari kiamat. Jadi kalau boleh, itulah nasihat saya, kalau boleh ada paranormal ni jangan singgah pun tak apa. Saya dah hantar dah. Saya hantar melalui email, saya hantar melalui komen.
Tak tahulah. Tak ada balasan. Saya hantar melalui personal. Email pun saya hantar. Tak ada. Tak dibalas. Saya hantar pun apa, nasihat. Tapi mereka rasa tu konten yang boleh datangkan hasil. Jadi sumber pendapatan. Tak salah. Tapi bila kita mensyirikkan, mengajak orang syirik kepada Allah, Allahu Akbar. Orang tidur, kita pergi cari benda tu. Cuba fikir, pelik tak kita? Kalau kita ada dalam tu lah, pelik tak? Sangat pelik. Sangat pelik. Kalau malam dah tak tidur mencari benda tu, siang buat apa? Patut malam banyakkan tahajud, banyakkan baca Quran. Tak banyak pun, dapat sikit pun, dapat 2 rakaat tahajud pun alhamdulillah. Tapi tak buat semua tu. Duduk dalam hutan mencari para paranormal, mencari perkara yang Allah murka. Hati-hati, sebab jadi darah daging kita. Kita sedar tak sedar kita termasuk syubhah. Kita menggalakkan dia buat perkara mungkar. Buat perkara mungkar. Hati-hati. Jadi insya-Allah dah 1 minit lagi. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Kemudian nanti petang nanti kita sambung lagi. Kita sambung surah Muzammil. Surah Mudassir. Sekarang ni surah Jin, surah yang ke-72. Lepas surah Jin, surah Mudassir. Surah Muzammil dulu. Surah Muzammil 73. Kemudian surah Mudassir 74. Dan nak habis dah insya-Allah. Nanti mungkin yang juzuk amma tu, amma yatasaalun, surah An-Naba 78, kita akan buat 1 jam sekali. Maknanya terus khatam insya-Allah. Tengok pesan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu. Saya minta maaf kalau ada apa-apa. Terima kasih yang banyak yang bagi gift dan sebagainya tadi, insya-Allah. Tolong tap aja, kalau tak nak kongsi pun tak apa, tolong tap. Sebab tap tu pun dia akan attract. Dia punya algoritma dah begitu. Memang Facebook ke Bigo ke begitu. Bigo sekarang ni ada 2,643. Memang tahniah lah Bigo ni. Sebenarnya TikTok dulu begitu. Saya TikTok dulu begitu. Lebih lagi. Bigo tak pernah sampai lagi 5,000. Tapi TikTok dah pernah sampai. Tapi hari ni kamu lihat, boleh nampak kesan dia. Kesan dia. Ada berapa. Tapi alhamdulillah, ini orang-orang yang terpilih. Mukhtar wal Mustafa tu terpilih, Mukhtar pun terpilih. Kita tutup dengan selawat insya-Allah ya. Terima kasih yang di Facebook pun, terima kasih, barakallahu fikum jami'an insya-Allah. Moga-moga Allah permudahkan segala urusan ibadah muslimin muslimat seharian insya-Allah. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Waalaikumsalam wa rahmatullah. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan